Hai guys, so selamat datang ke episod yang terakhir iaitu dalam siri Brain Structure and Function. So, Steph, hari ini pejam celik si berasa sebab kita udah dekat last episode. Sudah jual kami Steph. Benar ya Indra, kami sudah jual. Tapi sebab kita dua boleh minum kopi nanti tak mau kita. Ya. Habis podcast tu nak. Kelak kami nanyalah mereka pas tu. Okey Indra, kita teruskan dengan perbincangan kita hari ini. Kita nak berdebat sedikit bersama tetamu-tetamu kita pada hari ini tentang soalan menarik berbunyi seperti adakah otak menentukan kepribadian dan identiti sepenuhnya? Baik, Steph. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, kita perkenalkan dulu tetamu-tetamu cerita kita pada hari ini. Dipersilakan. Hai semua, nama saya Anistia Amira, saya pelajar dari Computer Science. Hai, saya Nadia, saya juga daripada pelajar Computer Science. Baiklah, terima kasih kerana sudi datang ke podcast kami ini. Okey, Ernestine, adakah personaliti kita 100% ditentukan oleh otak? Secara biologinya, otak menentukan asas. Contohnya, frontal untuk kawalan diri atau amigdala untuk emosi. Tapi, pengalaman hidup juga bentuk bagaimana bahagian otak itu berkembang. Setuju. Dia pasti satu juga menunjukkan otak boleh berubah melalui pengalaman. Macam garis tadi, adakah perubahan frontal lobe bermaksud personaliti seseorang itu boleh hilang? Ia berubah tapi tidak hilang sebenarnya. Otak ada cara kompleksan. Maksudnya manusia boleh belajar semula lah kan? Betul. Dengan satu gabungan, banyak fungsi dapat dipulihkan. Okey, sekarang teknologi seperti fMRI, brain stimulation semakin maju. Adakah kita boleh ubah otak seseorang? Secara teori, ya, melalui terapi, elektrik, ubat atau teknik pembelajaran. Tapi kita perlu ubah etika. Kita tak boleh personaliti sesuatu orang tanpa konsep. Okey, apakah yang perkara paling penting untuk semua orang perlu tahu? Baik, satu perkara penting yang penonton perlu tahu ialah otak sangat kompleks dan fleksibel. Ia bukan statik. Sangat betul. Dan setiap ada otak memerlukan peranan kritikal seperti kerana menjaga kesihatan mental dan tidak fleksibel untuk menjaga otak. Baik. So, maksudnya otak merupakan struktur kompleks yang terdiri daripada berbilion neuron yang berfungsi menghantar dan proses maklumat. Setuju tak Indra? Ya, saya 100% setuju dengan kamu. Baru-baru ini saya telah mempelajari banyak tentang bagaimana otak manusia ini berfungsi. Betul tu Indra. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita iaitu Ernestine dan Maybelline kerana sudi berkongsi ilmu yang cukup berharga kepada kita semua. Sama-sama, itu memang tugas kami untuk berkongsi tentang anugerah Tuhan. Orang cakap berfungsi dalam kehidupan seharian itu dengan manusia. Ya, betul sekali. Semoga kita semua dapat mempelajari dan juga memahami kepentingan fungsi otak manusia. Okey guys, nampaknya kita di penghujung rancangan itu dalam episod terakhir dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita tadi yang berkongsi ilmu yang sangat bermakna. So, kami dua Step ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua tetamu kita selama 3 episod. Kan Step? Ya, betul. Semoga ilmu yang dikongsikan sepanjang 3 episod ini memberi manfaat kepada semua. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang sudi meluangkan masa untuk menonton podcast kami ini. Kami sangat menghargai anda semua. Thank you so much everyone. Bye.
personaliti seseorang itu juga. Namun terdapat konsep neuroplastisi di mana seseorang itu mampu berubah dan pulih. Hai, daripada podcast ini saya telah belajar tentang bahagian utama otak seperti cerebellum dan brainstem, serta fungsi-fungsi pentingnya dalam mengawal pergerakan, emosi, dan deria. Ia sangat menarik dan membantu saya faham bagaimana otak kita bekerja setiap hari. Hai, jadi melalui sesi podcast yang telah dijalankan, saya belajar bagaimana otak kita memproses maklumat, membuat keputusan dan juga mengawal tingkah laku kita secara automatik dan juga sedar. Jadi pada podcast ini bahawa otak manusia terdiri daripada beberapa bahagian. Yang pertama adalah frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe dan juga occipital lobe. Setiap bahagian dalam otak ini mempunyai fungsinya. Sebagai contoh, frontal lobe fungsinya adalah untuk membuat keputusan serta menyelesaikan masalah dan juga merancang serta berfikir secara kritikal. Dalam podcast ini, saya dapat belajar bahawa otak manusia sangat kompleks dan memainkan peranan besar dalam cara kita berfikir, merasa dan bertindak. Podcast ini juga mampu membuka minda saya tentang bagaimana otak mempengaruhi kehidupan seharian kita. Hello, podcast ini telah membuka mata saya tentang bagaimana otak mempengaruhi cara kita berfikir, merasa dan membuat keputusan. Saya sedar bahawa emosi dan tekanan sebenarnya memberi kesan besar kepada fokus dan tingkah laku harian. Podcast ini membantu saya lebih memahami diri sendiri dan kepentingan menjaga kesihatan mental. Hai, podcast ini telah membantu saya memahami bagaimana otak mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku manusia seperti kita. Ia membuatkan saya lebih berminat untuk memahami cara minda manusia berfungsi. Melalui podcast yang kami buat bertajuk Neuroscience dapat membantu saya memahami bagaimana otak berfungsi dan mempengaruhi pemikiran serta tingkah laku manusia. Aktiviti ini meningkatkan pengetahuan saya serta kemahiran komunikasi dan kerjasama dalam kumpulan. Secara keseluruhannya, podcast ini sangat bermanfaat bagi saya. Sekian, terima kasih.